Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam mendakap seruan Al-Falah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan izin dan limpah hinayahnya maka dapat jua kita berkumpul pada hari ini dalam satu sesi bicara naratif Net Chancellor 2022. Hari ini kita akan mengupas aspirasi yang ketiga, merealisasi kampus pintar. Baiklah hadirin hadirat, para penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita tampilkan 3 orang panel yang cukup berwibawa, sangat-sangat dikagumi dan dikenali di UPM. Saya perkenalkan panel kita yang pertama, orang kuat di jawatan kuasa pengurusan universiti, ya, yang berbahagia Cik Muzaffar Shah bin Kasim, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, merangkap CIO UPM, Chief Information Officer. Ini orang kuat kita lah yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan ICT secara keseluruhannya. Apa khabar Cik Mus? Alhamdulillah sihat. Selamat Raya. Ya, selamat Raya. Baiklah, para penonton sekalian, kita beralih kepada panel kita yang kedua. Ini merupakan peneraju ICT di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Beliau tak lain tak bukan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Razali bin Yaakob, Dekan FSKTM. Apa khabar Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat Raya Doktor. Selamat Raya. Alhamdulillah. Baiklah. Dan seterusnya, para penonton sekalian, kita beralih pada panel kita yang ketiga. Tak lain tak bukan merupakan tonjang ataupun tulang belakang kepada ICT di UPM. Ini kalau bab-bab ICT, inilah orang yang bertanggungjawab. Saya perkenalkan yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Fatimah Sidi, Pengarah Pusat Pengurusan Maklumat dan Komunikasi IDEC. Apa khabar Doktor? Baik. Alhamdulillah, selamat Raya. Selamat Raya. Baiklah. Hadirin hadirat yang dihormati para penonton sekalian, hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat-sangat signifikan dengan situasi semasa, iaitu pasca pandemik. Tak lain dan tak bukan iaitu pendigitalan. Kita akan mulakan dengan soalan pertama kita, ya, untuk panel kita yang pertama, ya Cik Mus. Kita sedia maklum bahawa pandemik telah merubah kehidupan seantero dunia. Tidak terlepas juga di peringkat UPM. Jadi selaku pimpinan utama universiti dalam konteks CIO UPM, ini yang kita katakan tadi lah, orang yang melihat keseluruhan ICT UPM ini, sejauh mana peranan pihak pengurusan dalam melihat aspirasi merealisasi kampus pintar ini sebagai satu agenda yang amat penting untuk diangkat. Silakan Cik Mus. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur atas kesudian menjemput saya pada sesi perkongsian bicara naratif Net Chancellor pada kali ini. Atas kapasiti saya yang disebutkan tadi sebagai CIO UPM. Salah satu fokus yang diberi penekanan dalam naratif Net Chancellor adalah melanggang kampus pintar dan pendigitalan. Penekanan ini diberikan bagi menyahut seruan kerajaan, ya, dalam plan strategik pendigitalan sektor awam, ya, untuk tahun 2021 hingga 2025. Yang menggariskan hala 7 strategik, ya, pelaksanaan pendigitalan sektor awam bagi tempoh 5 tahun, yang akan menjadi panduan kepada sektor awam bagi memacu agenda kerajaan digital yang mampan ke arah membentuk masyarakat digital. Sebagaimana kita sedia maklum, ya, Tuan Moderator dan ahli panel lain, ya, tahun 2021 adalah merupakan tahun untuk mempersiap ekosistem pendigitalan bagi UPM. Alhamdulillah, melalui Jawatan Kuasa Teknologi Maklumat Universiti telah merangka draft Smart Campus Initiative, mapping bagi roadmap kampus pintar dan pendigitalan untuk tahun 2021 sehingga tahun 2025 yang dipengerusikan oleh CIO sendiri, ya.
So pelaksanaan untuk pengetahuan bersama, penjitilan kampus ini merupakan satu anjakan besar yang memberi cabaran baru kepada universiti selari dengan memperkasakan lagi agenda kerajaan digital. Sehubungan itu, Jawatankuasa Pengurusan Universiti dalam mesyuarat yang ke-771 telah meluluskan penubuhan bahagian kampus pintar dan penjiditalan pada 1 September 2021. So sehubungan dengan itu juga pelancaran melanggang kampus pintar dan penjiditalan pada 3 Disember 2021 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi telah memperlihatkan komitmen pihak universiti untuk terus memperkasakan strategi pendigitalan yang telah dirancang selari dengan Pelan Pendigitalan Pendidikan Tinggi KPT. Tuan Moderator dan ahli-ahli mesyuarat serta para menonton sekalian. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa pengurusan universiti amat serius akan agenda pendigitalan ini dan kita inline dengan agenda kerajaan dan pastinya inline dengan agenda Kementerian Pengajian Tinggi. So kalau dilihat di UPM ni, kita telah pun melalui pelan transformasi digital untuk Smart Campus dan pelaksanaan penggunaan kad maya untuk staf dan juga pelajar telah dimula dilaksanakan yang dikenali sebagai Putra VID dan ini adalah berasaskan kepada penggunaan telefon smartphone, telefon pintar dengan menggunakan teknologi QR code. Jadi tak ada lagi kad secara fizikal, kad metrik, kad yang diprint, dicetak dan sebagainya. So aplikasi Putra VID ni adalah merupakan langkah pertama UPM lah merealisasikan kampus pintar melalui adaptasi teknologi berasaskan IoT, Internet of Things. Dan UPM merupakan universiti pertama, saya nak declare di sini, universiti pertama yang telah berjaya melaksanakan penggunaan virtual identity ini dengan jayanya. Jadi saya rasa melalui kampus, melalui aplikasi Putra VID ni, semua ataupun kebanyakan urusan-urusan yang dilakukan di universiti ini menjadi lebih mudah, cepat dan berkesan dan ini sebagai satu cara untuk menyokong kampus pintar ataupun penjiditalan di universiti ini. Gitu sajalah Tuan Moderator. Terima kasih Cik Mus. Begitu jelas penjelasan yang diberikan. Kita melihat tadi penerangan di peringkat pengurusan tertinggi. Bagaimana pengurusan tertinggi melihat agenda pendigitalan ini amat penting. Kita kata selari dengan kementerian, hasrat kementerian mengangkat fokus 6 strategik fokus utama KPT iaitu memperkasa agenda penjitilan pendidikan. Dibawa terus ke tahun 2022, agenda penjitilan ini diteruskan melalui Sejahtera IPT. Baiklah, tadi kita dah dengar penjelasan secara keseluruhan di peringkat peranan peringkat pengurusan melihat agenda penjitilan ini. Okey, sekarang kita turun sedikit, deep sedikit untuk makluman ahli panel. Okey, kita santai sedikit. Okey, kita beralih kepada panel kedua yang bagi doktor, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Berdasarkan cabaran yang kita alami ketika ini dalam mendepani pengajaran dan pembelajaran secara online, nak tak nak sudah pasti perubahan pedagogi pengajaran itu sedikit sebanyak akan berubah. Selaku dekan yang merupakan apa orang kata pimpinan fakulti-fakulti dalam mendepani cabaran pedagogi ini, apakah yang doktor lihat cabaran perubahan transformasi digital ini mampu merubah pendidikan ke arah pengajaran dan pembelajaran tersebut? Silakan doktor. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul pandemik COVID-19 ini sebenarnya telah merubah kita punya iklim bukan hanya di Malaysia tetapi seluruh dunia. Dan bukan hanya sektor ekonomi sahaja yang mengalami kesannya tetapi juga
pembelajaran dan pengajaran PDP kita, right? Okay. Jadi dekat sini selama 2 tahun kita telah mengalami, kalau peringkat awal tu mungkin kita macam orang kata terumbang-ambing bagaimana hendak kita mengendalikannya, tetapi kita boleh melihat dari sudut positif bahawa pandemik COVID-19 ini telah membuatkan kita bersedia untuk menjalankan pengajaran kita dan pembelajaran dengan satu suasana yang baharu. Okey, di mana di sini kita perlu menyediakan, right, bilik kuliah kita, right, okey, yang boleh dijalankan secara online ataupun secara hybrid. Jadi semua fakulti perlulah melihat persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang benar-benar kondusif, yang menginspirasikan ruang pengajaran dan pembelajaran bilik kuliah dan makmal komputer yang boleh dilaksanakan secara maya dalam masa nyata ataupun live virtual classroom ataupun yang kita panggil sebagai hybrid class. Okey, untuk hybrid class ni saya ingin mengambil kesempatan kat sini ingin mengucapkan tahniah kepada Fakulti Pengajian Pendidikan yang telah baru-baru ini merasmikan Putra Hybrid Classroom yang dirasmikan oleh Yang Hormat Datuk Naib Chancellor pada 11 Februari 2022, dan kita bolehlah menggunakan ini sebagai satu contoh bagi fakulti-fakulti lain dalam menyediakan Putra Smart Classroom, yang mana dalam Smart Classroom ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertamanya adalah ruang utama, ruang inovasi dan ruang santai. So bilik ini dapat menyediakan kemudahan seperti melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan berpusatkan pelajar ataupun student centered learning. Okay. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan peralatan ICT untuk kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar yang boleh dilaksanakan secara berkelompok untuk perbincangan berkumpulan dan juga brainstorming. Dan setiap kumpulan perbincangan dilengkapi dengan kemudahan peralatan pintar untuk pencarian maklumat yang boleh dikongsi dan untuk dipaparkan hasil daripada aktiviti berkelompok tersebut. Yang keduanya, kita juga boleh orang kata melaksanakan pembelajaran secara maya dalam masa nyata ataupun yang sekarang ni kita panggil sebagai hybrid classroom. So bila ini kita lengkapkan dengan peralatan ICT bagi melaksanakan pembelajaran secara video yang merangkumi proses penyediaan rakaman, syarahan yang boleh dicapai oleh pelajar melalui web ataupun aplikasi video conferencing. Kemudian yang seterusnya adalah melaksanakan ruang pembelajaran interaktif secara santai. So ruang ini dilengkapi dengan smart camera, pengesanan pergerakan ataupun sekarang kita ada dipanggil sebagai AI camera, yang akan detect kita punya pergerakan. Ini amat sesuai untuk pembelajaran dengan pendekatan berasaskan permainan dan juga pendekatan interaksi digital. So ruangan ini juga amat sesuai digunakan untuk pengujian pembelajaran secara XR dan juga VR. Right? Okay. So sudah pasti cabaran paling besar dalam menjayakan impian ini adalah sumber kewangan. Okay, itu memang jadi satu isu lah. So alhamdulillah hasil perbincangan bersama Pusat Pembangunan Akademik FSKTM serta IDEC, inisiatif Putra Smart Classroom ini dapat diimplementasikan melalui 4 pendekatan pelaksanaan, iaitu set startup, set pro, set premium dan juga set ultimate. So perincian bagi setiap yang ini bolehlah kita bincang nanti di dalam masa yang lain supaya lebih detail lah. Alright, okay. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengharapkan setiap fakulti boleh mengadakan Putra Smart Classroom bagi merealisasikan kampus pintar ini. Okay. Terima kasih Doktor. Itu dia para penonton yang dikasihi sekalian, kita telah melihat cabaran yang dilalui dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, walau bagaimanapun dalam tempoh 2 tahun ini alhamdulillah UPM berkat iltizam warga UPM, warga pendidik, lecturer-lecturer kita yang telah beriltizam untuk menzahirkan kita punya aspirasi ini, menghasilkan satu konsep pengajaran dan pembelajaran yang sangat-sangat kondusif, yang kita panggil sebagai Putra Smart Classroom. Okey, tadi doktor telah memperincikan bagaimana fakulti-fakulti ataupun bahagian pusat tanggungjawab PTJ yang berkaitan dengan PDP ini boleh melaksanakan Putra Smart Classroom ini.
kosnya sangat efisien. Kita ada 4 set tadi. Ini saya ulang lagi sekali apa yang dikatakan oleh panel kita kedua tadi. Ada 4 set yang boleh kita guna pakai, iaitu set yang pertama startup, okey, set kedua set pro, set ketiga set premium dan ultimate. Sudah pasti adalah akhirnya aspirasi untuk menyediakan kemudahan yang sangat-sangat kondusif yang kita namakan sebagai Smart Putra Classroom. Baiklah, kita beralih kepada panel yang ketiga. Tadi yang peringkat pertama, Doktor, kita melihat cabaran ataupun komitmen yang telah diberikan oleh peringkat tertinggi UPM. Kita deep sedikit tadi, okey, cabaran yang dilalui dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP itu. Okey. Dan ini saya nak relatekan dari segi kemudahan infrastruktur berkaitan dengan ICT itu sendiri. Sudah pasti cabaran untuk melaksanakan dua perkara di atas tadi itu sedikit sebanyak terkait dengan kemudahan infrastruktur yang kita katakan nak tak nak ini perlu ada. Jadi sebagai orang kuat ataupun tulang belakang kepada perkhidmatan ICT, iaitu Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, apakah langkah-langkah ataupun apakah inisiatif yang telah digerakkan dalam apa orang kata untuk mendepani cabaran-cabaran bagi kita kata merealisasikan transformasi kepada merealisasi kampus pintar ini, Doktor? Silakan, Doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peneraju dan juga panel-panel yang ada di sini. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di mana IDEC ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengurusan universiti dalam menerajui usaha pendigitalan kampus, di mana kalau kita lihat ianya adalah penekanan dalam plan strategik UPM 2021 hingga 2025 dalam matlamat 5. Okay. Salah satu daripadanya ialah infrastruktur, di mana naik taraf infrastruktur ICT rangkaian komputer, iaitu kita menamakan dia sebagai UPM Net 4.0. Namun di dalam menaik taraf infrastruktur ICT, ia akan mengambil perbelanjaan yang besar. Jadi menaik taraf infrastruktur ICT ini akan menggunakan fasa by fasa. Maksudnya dia akan fasa 1, fasa 2 dan juga fasa 3. Jadi di dalam fasa-fasa ini akan ada penukaran peralatan supercore, core, lepas tu distribution and access switch yang menyokong teknologi 100 GB per second. Malah ada juga penukaran kepada 40 GB per second, 10 GB per second, dan juga memperluaskan lagi capaian tanpa wire kampus yang berteknologikan yang masa kini ialah Wi-Fi 6. Maka kita akan beralih ke arah ke situ. Namun begitu, disebabkan penukaran menaik taraf infrastruktur secara berfasa di bahagian akademik, jadi satu inisiatif telah dilaksanakan di mana kejayaan inisiatif Smart Putra at Premium dilaksanakan pada 2021 di semua kolej-kolej kediaman. Jadi susulan bengkel Hala 7 ICT UPMKB pada Januari 2022 yang lalu, di mana Smart Putra at Premium ini akan diperluaskan lagi di Bintulu pada tahun ini, insya-Allah. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan kerana telah meluluskan peruntukan bagi keperluan transformasi pendigitalan UPMKB ini. Jadi berdasarkan maklumat balas yang diperolehi, Wi-Fi Smart Putra Premium telah memberi user experience yang signifikan kepada pelajar untuk capaian internet pantas di kolej kediaman, di mana mereka juga ada online kelas dan juga hybrid. Jadi bermula Februari 2022, kapasiti jalur lebar di kampus Serdang telah ditingkatkan daripada 6 GB, sekarang kita pada 10 GB per second
tanpa had. Dulu kita ada had kepada setiap pengguna, tapi sekarang ni tanpa had, bermakna kita akan menggunakan 10 gig kapasiti lajur lebar yang ada. Jadi ini adalah memastikan supaya mencukupi bagi aktiviti PDP, pentadbiran, operasi dan sebagainya lah. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Doktor. Itu dia para penonton, warga penonton yang dikasih sekalian. Kita telah melihat tadi beberapa inisiatif ataupun kita katakan langkah-langkah yang telah diambil bagi menempani transformasi pendigitalan kampus pintar ini. Saya tertarik tadi dengan Doktor panel ketiga kita tadi yang bagi Puan Pengarah IDEC menyatakan bahawa Smart Putra Premium yang telah dilaksanakan di Kolej Kediaman di Kampus Serdang ini akan diperluaskan di Kampus Bintulu. Alhamdulillah. Maksudnya untuk makluman warga penonton sekalian, kita bukan sahaja berada di Serdang tapi kita ada juga rakan-rakan kita warga warga UPM kita di Kampus Bintulu. Jadi solusi yang sama apa yang telah kita adaptasikan di Kampus Serdang kita bawa di Kampus Bintulu dan alhamdulillah berkat perbincangan dan juga perjumpaan yang telah kita jayakan bersama dengan pihak pengurusan tertinggi UPMKB, maka usaha untuk menyediakan kemudahan Smart Putra Premium ini diperluaskan di UPMKB. Baik, terima kasih. Saya kira pusingan pertama tadi kita telah melihat tadi sejauh mana yang saya katakan tadi secara keseluruhannya apakah yang dikatakan dengan aspirasi ketiga tadi itu merealisasi kampus pintar. Baik, untuk tahun 2022, ini sudah pasti. Bila sebut merealisasi kampus pintar, sudah pasti warga UPM ingin melihat sejauh mana pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Ini yang kita nak mungkin kita akan perincikan sedikit. Okey, saya pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Cik Mus. Ini saya melihat kepada tadi bila Cik Mus sebut Smart Putra VID. Perpustakaan Sultan Abdul Samad antara pelopor yang pertama menggunakan inisiatif akses secara maya ini menggunakan Putra VID. Ini kita ucap tahniah. Terima kasih kepada Cik Mus kerana Perpustakaan Sultan Abdul Samad telah mengambil inisiatif ini sebagai satu langkah awal yang kita katakan tadi merupakan langkah awal kepada kita kata merealisasi kampus pintar. Baik, untuk tahun 2022. Tahun 2022 bila kita sebut tadi naratif Naib Chancellor mengatakan bahawa aspirasi yang ketiga adalah merealisasi kampus pintar bagi Perpustakaan Sultan Abdul Samad. Apakah lagi inisiatif-inisiatif yang kita katakan akan dijayakan ataupun direalisasikan? Silakan Cik Mus. Okey. Terima kasih sekali lagi Tuan Moderator kita. Sebagaimana dinyatakan tadi bahawa memang Perpustakaan Sultan Abdul Samad sentiasa menyokong apa saja aspirasi yang digerakkan oleh pihak universiti untuk mengubah arah ke arah pendigitalan dan juga kampus pintar. Dan salah satu daripadanya tadi ialah Putra VID, Smart Access Putra VID yang memang digunakan secara meluas di perpustakaan. Nak masuk ke library kena gunakan Smart Putra VID dan sebagainya. Even dalam perkara-perkara lain juga tempahan bilik dan sebagainya perlu menggunakan Smart Access VID tadi. Begitu juga dengan barrier gate. Bila dia gunakan Smart Access VID tadi, dia akan generate semua data. Siapa yang masuk ke library, buku apa dipinjam dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu sokongan yang diberikan oleh perpustakaan untuk menyokong aspirasi kampus pintar di UPM ini. Dan untuk tujuan itu juga bagi tahun 2022 sebenarnya kita telah mencadangkan ataupun merancang untuk melaksanakan banyak lagi perkara-perkara yang akan melibatkan kampus pintar di Perpustakaan Sultan Abdul Samad ini. Dan untuk pengetahuan bersama di sini Tuan Moderator dan juga ahli-ahli panel, di peringkat jawatankuasa Ketua Pustakawan Universiti Awam, kita ada satu garis panduan yang kita sepakati ataupun kita rasa macam kita akan menggunakan pakai. Kita ada garis panduan Smart Library. Smart Library. Apa yang dimaksudkan dengan Smart Library ini ialah setiap perpustakaan Universiti Awam di Malaysia ini
akan menggunakan pakai garis panduan ini untuk mencapai smart library dari aspek people katakan smart library dari aspek people. So bila kita katakan smart library dari aspek people, kita di peringkat perpustakaan akan menyediakan program-program yang khusus untuk mendidik student kita, staff kita dan semua pengguna-pengguna kita untuk menggunakan semua kemudahan yang kita berikan dengan cara yang efisien, dengan cara yang betul. Dan kita juga memberi kesedaran kepada mereka apa yang kita gunakan, apa kita langgan di perpustakaan tu, supaya mereka boleh menggunakan semua perkhidmatan tu dengan tepat dan betul. Dan untuk rekod kita pada tahun 2021, kita telah mengadakan lebih kurang hampir 300 kelas literasi maklumat ni, dan ianya mampu dihadiri oleh lebih kurang 1,200 pengguna kita. Dan ini juga bila kita katakan smart people, dia dah merupakan satu KPI kepada universiti. Maknanya kita telah menetapkan bahawa untuk tahun 2021 hingga 2025, lebih kurang 50% ahli ataupun student kita perlu mengikuti kursus-kursus yang kita sediakan supaya mereka ini boleh menggunakan segala kemudahan yang kita sediakan dengan betul dan berkesan. Dan satu lagi aspek yang kita katakan di sini adalah dari segi smart services. Bila kita katakan smart services tu, sebagaimana yang sedia maklum, perpustakaan merupakan gedung ilmu dan kita perlu memberikan perkhidmatan 24/7. Mereka ni tak perlu datang ke library lagi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan. So sehubungan dengan itu juga, kita di Perpustakaan Sultan Abdul Samad menyediakan banyak portal-portal, terutama portal untuk thesis, ETCs, UPMIR dan sebagainya. Dan setakat ini kita telah menyediakan lebih kurang 523,000 rekod. Dan kalau kita lihat pada statistik kita yang mengakses kepada portal-portal yang kita sediakan tu adalah melebihi daripada 1 juta orang setiap tahun. Jadi kita lihat di situ perkembangannya. Setiap yang kita sediakan sekarang ni adalah kebanyakannya berbentuk digital. Supaya kita hendakkan lebih ramai orang daripada luar sana mengakses segala perkhidmatan yang kita sediakan, dan mereka tidak perlu datang ke library untuk mendapatkan perkhidmatan yang diberikan oleh perpustakaan. Jadi dengan itu juga saya rasakan kita akan melaksanakan dan juga mengemaskinikan lagi lah dari masa ke semasa semua koleksi-koleksi digital kita supaya menjadikan kita sebagai pusat rujukan kepada semua pengguna-pengguna perpustakaan. Terima kasih. Terima kasih Cik Mus. Itu dia. Tadi saya tertarik dengan perkataan smart people. Ini yang kita katakan tadi yang akan kita hadapi. Ini kita cerita tahun 2022. Tahun 2025 ataupun tahun 2030 apa yang akan berlaku? Smart people, saya tertarik dengan tagline tu, perkataan itu Cik Mus, yang kita katakan bahawa masyarakat ketika ini sedang berubah. Nak tak nak, ini yang kita hadapi. Suasana pendigitalan yang kita katakan sebagai satu norma baru. Baiklah, itu di peringkat perpustakaan. Inisiatif yang dikatakan merealisasi kampus pintar yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Baik, kita tadi di peringkat perpustakaan. Selepas ni pelajar 24 hours boleh dah tak perlu dah nak menunggu masa. Boleh bila-bila masa boleh minjam buku. Okey, saya berbalik masih lagi kepada Tuan Dekan kita, Fakulti Sains Komputer dan Teknik Maklumat, yang merupakan orang yang dekat dengan pengajaran dan pembelajaran, PDP. Masih lagi ni doktor, saya nak relatekan balik. Tadi masa sesi pertama, pusingan pertama, doktor telah menjelaskan secara perinci bagaimana Petra Smart Classroom itu dapat membantu dalam cabaran pedagogi pengajaran dan pembelajaran ini secara online. Okey, saya juga dimaklumkan Fakulti Sains Komputer dan Teknik Maklumat telah mewujudkan satu kemudahan yang kita panggil sebagai Smart Putra VDI.
VDI, iaitu kemudahan makmal yang disediakan kepada warga pelajar UPM, boleh menggunakan makmal secara virtual. Tak perlu, kalau kata sebelum pandemik, pelajar perlu hadir ke makmal secara fizikal, kerana perisian ataupun software yang disediakan adalah merupakan software berlesen yang perlu diletakkan di makmal. Tapi dengannya teknologi Putra VID ini, Putra VDI ini, ianya sedikit sebanyak membantu pelajar-pelajar yang kita katakan tadi tak perlu hadir, tapi mereka boleh mengakses makmal secara virtual. Ini antara inisiatif yang telah dijayakan. Saya nak relatekan lagi satu inisiatif yang saya kira pun berpunca pencetusnya daripada Fakulti Sains Komputer sendiri, iaitu Smart Putra One Server. Ini salah satu lagi inisiatif yang saya kira antara inisiatif tahun 2022 yang telah berjaya dilaksanakan. Mungkin doktor boleh share sedikit apakah yang dikatakan dengan kemudahan Putra One Server ini. Silakan doktor. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Mungkin sebelum daripada saya menerangkan Smart Putra One Server berkenaan dengan VDI tadi itu, Putra VDI tadi adalah our virtual lab. Alright, okay. Di mana dalam lab kita tu kita ada beberapa komputer, VDI komputer, yang mana student boleh akses daripada tempat mereka, dan mereka boleh menggunakan semua software yang ada di dalam komputer tersebut. Alright, okay. Jadi disebabkan pandemik ni waktu lockdown hari itu, PKP hari itu, jadi kita menghadapi masalah apabila pelajar-pelajar di dalam laptop mereka tidak mempunyai software-software. Kan, jadi melalui Putra VDI ini dapat memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar. Okey, kemudian inisiatif yang kedua yang disebut tadi oleh Tuan Moderator iaitu Smart Putra One Server, yang mana ianya untuk pengetahuan semua ahli panel merupakan infrastruktur server secara bersepadu berasaskan konsep perkongsian sumber perkakasan secara pintar dengan persekitaran cloud computing. Okey, yang mana teknologi cloud computing ini telah direalisasikan dalam pengajaran dan pembelajaran digital oleh pihak FSKTM. Alright. So teknologi cloud computing ini, inisiatif ini menggunakan cloud management platform, seamless self-service portal, multi-cluster management, mempunyai ciri multi-dimension security protection, yang ini adalah built-in, dan serta berkemampuan melaksanakan desktop virtualization dan juga storage virtualization. Okay. Yang ini juga telah melonjakkan nama UPM sebenarnya menjadi antara universiti yang terawal yang menyediakan kemudahan satu pelajar satu server yang dikenali sebagai Smart Putra One Server. So tahniahlah kepada UPM yang mana menjadi peneraju ataupun pelopor. Okay. Dan juga inisiatif ini disediakan untuk pelajar tahun akhir bagi menyokong dan meningkatkan penyelidikan seiring dengan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan server dan ruang storan bagi menempatkan dan menguji penyelidikan mereka. Sehingga kita seramai lebih kurang dalam 30 orang pelajar tahun akhir sedang menggunakan kemudahan ini bagi keperluan projek tahun akhir mereka. So kita harapkan supaya akan lebih ramai lagi pelajar dapat menggunakan Putra One Server ni, okay, dan juga dapat diperkembangkan lagi kepada fakulti-fakulti yang lain. Baik, terima kasih doktor. Itu dia. Satu, saya kira boleh dikatakan satu sejarah kerana tadi kita katakan Putra VID, kita adalah pelopor. Ini ada satu lagi yang baru, Putra One Server, satu server satu pelajar. Kita merupakan antara IPT yang pertama. Tahniah kepada pihak fakulti dan juga UPM secara keseluruhannya yang dibantu oleh IDEC itu sendiri dalam menyediakan kemudahan satu server satu pelajar. Ini baru di Fakulti Sains Komputer. Kita akan nampak nanti bagaimana pelaksanaan bagi tahun 2022, insya-Allah saya dimaklumkan akan diperluaskan di Fakulti Kejuruteraan. Baiklah, itu berkaitan dengan tuan-tuan para penonton yang dikasihi sekalian, berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Okey, saya beralih kepada panel ketiga. Okey, inisiatif Smart Library tadi sangat membantu sehingga kita kata akhirnya kita akan pergi ke smart people itu tadi. Okey. Di fakulti, okey,
kita ada Putra Smart Classroom, kita ada Putra VDI dan kita ada Putra One Server. Banyak lagi saya kira yang kita kata akan apa orang kata dilaksanakan bagi keperluan tujuan pengajaran pembelajaran. Baiklah, untuk di peringkat apa orang kata secara yang saya katakan tadi lah, IDIC merupakan tulang belakang doktor. Tulang belakang kepada ICT UPM ini. Untuk saya nak relatekan dengan aspirasi ketiga merealisasi kampus pintar ini bagi tahun 2022. Apakah lagi inisiatif-inisiatif yang kita katakan tadi transformasi pendigitalan yang akan dilaksanakan ataupun dijayakan oleh pihak IDIC? Silakan doktor. Tuan Moderator. Okay. Tahun 2021 kita telah menyaksikan beberapa inisiatif pendigitalan kepada pengurusan pentadbiran dan penyampaian telah direalisasikan. Okay, antaranya yang seperti mana telah disebutkan Smart Putra VID. Sebenarnya UPM telah melaksanakan pendigitalan awal lagi di mana kita menggunakan single ID, iaitu di mana kita panggil UPM ID. UPM ID merupakan UPM identification. Jadi kita perluaskan menjadikan disebabkan pandemik dan juga pendigitalan yang smart, kita perluaskan menjadikan Putra VID, virtual identification. Lepas tu selain daripada itu, kita ada Smart Putra One Server tadi yang telah di-explain oleh dengan panjang lebarnya oleh Tuan Dekan. Smart Putra Present, kehadiran. Smart Putra Bring Your Own Device, that is BYOD. Smart Putra Face Recognition, di mana untuk masuk di dalam kawasan yang di mana kita panggil sensitif. Okay? Kita ada face recognition di mana link dengan VID, Putra VID. Lepas tu Putra Smart Classroom dan Smart Putra Voting. Okay. Sebagai contoh, inisiatif Smart Putra Voting yang merupakan pendigitalan kepada norma baharu pengundian secara mobile apps. So kita menggunakan mobile apps, kita develop menggunakan mobile apps yang telah berjaya diimplementasikan pada pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar UPM sesi 2020-2021. Jadi dalam situasi pandemik COVID-19 ini telah memberi impak kepada semua pelajar di mana dalam persekitaran kebiasaan baru dialami warga universiti ketika ini, pendigitalan ternyata mempengaruhi gaya dan kaedah pengundian masa kini yang tidak lagi bergantung penuh terhadap kertas undi dan tempat mengundi. Jadi sebaliknya segalanya kini boleh dilakukan di hujung jari. Di hujung jari berkonsepkan anyway, anytime and any device. Itu adalah konsep yang kita tekankan di dalam Putra Voting. Dalam tahun 2022 ini juga kita akan terus memperkasakan strategi melanggang kampus pintar dan pendigitalan yang telah dirancang selari dengan plan strategik plan pendigitalan pendidikan tinggi KPT, di mana inisiatif pendigitalan yang telah dirancang seperti Smart Putra at Visitor, kita ada Smart Putra at Event, Smart Putra U-Room. U-Room tu ialah utility room di mana pelajar-pelajar kita ingin membantu pelajar-pelajar luar kampus untuk mencari di manakah rumah sewa yang bersesuaian, yang mudah untuk mereka ada kemudahan lah untuk datang ke universiti dan juga fasiliti-fasiliti yang lain. Selain daripada itu, Smart Putra Voucher yang membantu pelajar-pelajar di mana Cakna, Putra at Cakna. Jadi dia selari dengan Putra at Cakna untuk Smart Putra Voucher at campus.
serta penerusan projek satu fakulti, satu putra Smart Classroom dan juga satu fakulti, satu putra VDI. InsyaAllah untuk lab. Okay. Kita mengharapkan supaya perkara-perkara yang telah kita rancang tu dilaksanakan dan juga ada lagi transformasi di dalam strategic planning kita seperti transformasi sistem maklumat pelajar yang sepadu di mana integrasi kepada pra, pelajar pra, pelajar pra-siswazah dan juga pasca siswazah. Semua itu disatukan di dalam transformasi SMP 4.0 insyaAllah. Supaya kita mewujudkan sistem yang memberi impak yang besar dalam peningkatan kecekapan pengurusan pelajar dalam menggunakan teknologi terkini insyaAllah. Terima kasih Doktor. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi sekalian, kita telah mendengar dengan begitu perinci bagi tahun 2022 pelbagai inisiatif aspirasi naratif Naib Chancellor yang ketiga merealisasi kampus pintar akan dilaksanakan dan sudah pastinya ianya patut direalisasikan insya-Allah. Baiklah, secara keseluruhannya saya melihat bahawa komitmen yang telah diberikan oleh apa orang kata warga UPM lah, sama ada di peringkat pengurusan, di peringkat fakulti itu sendiri, ataupun di peringkat sistem sokongan, sedikit sebanyak telah apa orang kata mewarnai transformasi pendigitalan kampus kita. Sudah pasti ianya akan apa orang kata melonjakkan nama UPM ke persada yang lebih gemilang dan terbilang. Saya tertarik tadi bila pengarah Aidit kata menyatakan tadi kita kata putra Cik Mus kata putra VID adalah merupakan IPT yang pertama. Tuan Dekan kata Wan Seba antara pelopor yang pertama. Saya pun baru tahu tadi bila kata kita UPMID, digital ID, yang mana yang kita kata kita selari dengan komitmen kerajaan yang ketika ini sedang apa orang kata diperkatakan My Digital. So nampak komitmen yang diberikan oleh peringkat UPM ini, ianya adalah selari dan apa orang kata seia sekata dengan peringkat pimpinan tertinggi itu sendiri. Baiklah, kita kira UPM ni tidak tertinggal lah, ataupun saya boleh katakan UPM ni antara yang terkehadapan. Yang paling kehadapan lah, semuanya yang pertama, semuanya yang pelopor. Okey, baik. Saya kira penjelasan ataupun apa orang kata yang kita dapat input hari ini sedikit sebanyak telah memberi satu apa orang kata wahana untuk kita sama-sama beriltizam untuk membawa UPM ini ke arah yang lebih baik. Okey, bagi pusingan yang seterusnya mungkin kita ingin mendengar harapan lah ataupun apa orang kata harapan ataupun yang saya kira kata ialah garapan di peringkat apa orang kata pimpinan. Okey, mungkin saya mulakan daripada Cik Mus. Harapan dalam kita kata aspirasi merealisasi kampus pintar ini dalam melonjakkan UPM ke arah yang lebih terbilang. Silakan Cik Mus. Okay. Terima kasih sekali lagi Tuan Moderator. Jadi harapan saya sebenarnya saya nak menyambung kepada konsep Smart Library tadi. Tadi saya telah nyatakan dua harapan. Dan harapan saya yang ketiga yang seterusnya adalah tentang saya nak sebutkan di sini adalah tentang Smart Place. Bukan saja di perpustakaan perlu ada smart place sebab kita akan deal dengan generasi Z dan yang akan datang untuk 5 tahun ke 10 tahun akan datang kita akan berurusan dengan generasi alpha pula yang memang lebih berteknologi. Jadi kita di peringkat universiti kita harus menyediakan platform untuk mereka ini menjadikan UPM ni satu tempat pembelajaran yang cantik, yang canggih dan juga mengikut keperluan ataupun kehendak mereka. Selain daripada places yang saya katakan, kita juga di UPM ni harus menyediakan smart technology. Smart technology ni bila kita katakan teknologi, so kita perlu mengikut perkembangan teknologi semasa lah. Mungkin dasar kerajaan untuk E2E akan tercapai yang digarapkan untuk tahun by 2025 urusan sektor awam perlu mempunyai lebih kurang 80%
perkhidmatan melalui E2E. Jadi tidak ada lagi counter, tidak ada lagi berurusan secara fizikal dengan pengguna-pengguna kita. Jadi ini juga perlu menjadi satu asas kepada perpustakaan dan juga UPM supaya lebih memperbanyakkan perkhidmatan dalam bentuk E2E lah. Kurang berinteraksi tapi memberikan perkhidmatan yang terbaik 24/7, 24 jam 7 hari seminggu, tidak ada hari cuti. Kalau kita sudah menyediakan perkhidmatan yang sebegitu, sebagaimana sekarang ni kita nak pergi Rhino license dan sebagainya, Rhino Rotek, tak perlu lagi beratur di JPJ dan sebagainya. Semuanya boleh dilaksanakan melalui E2E dan sebagainya. Jadi itulah antara harapan saya. Saya ingin melihat supaya perpustakaan dan universiti ini akan sentiasa relevan lah dari masa ke semasa walaupun selagi ada bulan dan matahari. Terima kasih. Terima kasih Cik Mus, itu dia. Selagi ada bulan dan matahari. Baik, saya tertarik tadi tu E2E. Betul? Kita boleh katakan kehidupan kita ketika ini telah banyak berubah. Transformasi pendidikan telah sedikit sebanyak telah membuka minda semua warga, semua masyarakat. Baik, mungkin Doktor, kita pada panel yang kedua, harapan mungkin selaku saya kira orang kata dalam jemaah dekan lah kot, mungkin harapan dalam aspirasi apa orang kata yang ketiga ini, untuk yang pada Doktor untuk tahun 2022. Silakan Doktor. Okey. Terima kasih. Merealisasikan kampus pintar yang telah dinyatakan di dalam naratif Yang Hormat Naib Chancellor adalah bertepatan dengan keadaan kita sekarang ini. Kita sebagai menara ilmu perlulah bersama-sama bergerak ke hadapan seiring dengan transformasi digital. Okey, untuk kita kekal berdaya saing dalam perkembangan teknologi masa kini, especially dalam era 4IR sekarang ini. Okay. So pelaksanaan kampus pintar merupakan satu anjakan yang agak besar yang sangat mencabar sebenarnya, dan UPM mempunyai banyak kelebihan. Kerana kita mempunyai pelbagaian bidang pendidikan di UPM, dan kita juga mampu menjadi sebuah menara ilmu pintar yang dapat menyediakan mahasiswa yang memenuhi keperluan IR 4.0. So harapan saya adalah kita semua bersama-sama dengan UPM bersedia dan juga memandang semua isu ini sebagai satu isu yang serius dalam mempersiapkan tenaga kerja graduan kita dengan pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Okay? Jadi peluang pekerjaan akan tersedia bagi mereka yang mempunyai kemahiran dan juga pemikiran yang bertepatan dengan keperluan era 4.0 sekarang. Okay. Jadi pada saya harapannya adalah kita semua dapat menyediakan graduan preparing students, alright, okay, yang with the high demand and industry certified real time 3D technology. Jadi semoga kita dapat menghasilkan graduan-graduan yang memenuhi keperluan 4IR tu. Terima kasih Doktor. Itu dia para penonton yang dikasihi sekalian. Tuan Dekan kita telah memberikan sedikit harapan, kaitkan sedikit dengan penyelidikan, research itu ada, dan sudah pastinya teknologi IR 4.0 yang kita katakan tadi, akhirnya graduan UPM yang terhasil nanti adalah merupakan graduan yang berkemahiran. Ini yang kita harapkan insya-Allah. Baiklah Doktor, tadi kita dah dengar, jadi ini yang saya kira kata harapanlah selaku pengarah IDEC itu sendiri. Saya kira apa orang kata, ialah nak tak nak 24 jam macam Cik Mus kata tadi tu, IDEC memang 24 jam sebab dah digital kan. Jadi itulah selaku pengarah, apakah harapan Doktor kepada aspirasi yang ketiga ini merealisasi kampus pintar. Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Selari dengan apa yang Tuan Dekan cakap tadi, kita telah pun berada dalam IR 4.0. Jadi oleh itu kita tidak boleh ketinggalan sebenarnya. Jadi sekiranya kita gagal merancang, bermakna kita merancang itu adalah gagal. Jadi perancangan tu amatlah penting. Okay? Di dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif yang kita nak lakukan, nak laksanakan, jadi ianya mesti berlandaskan struktur tenaga kerja
pada masa ini dan pastinya kita akan melihat ada perubahan. Okay? Jadi kita semua harus bersiap sedia untuk pekerjaan masa hadapan dalam menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Okay? Seiring dengan peningkatan tahap produktiviti, inovasi dan daya saing negara lah. Okay. Jadi pelaksanaan agenda pendigitalan sememangnya memerlukan kos yang sangat tinggi. Seperti mana saya cakap tadi lah, dalam naik taraf infrastruktur, kita tak dapat melaksanakannya secara keseluruhan. Jadi kita terpaksa melaksanakan secara fasa by fasa. Jadi namun pergantungan kepada sumber kewangan daripada universiti saja tidak mencukupi. Ayuhlah kita semua, kita perlu kreatif, mencari ruang dan peluang kerjasama dengan pihak yang lain yang boleh membantu UPM mempercepatkan lagi agenda pendigitalan ini melalui kerjasama dengan badan-badan korporat dan juga agensi-agensi berkaitan, dan juga tidak lupa dengan alumni-alumni kita lah. Okay. Sederap kita pergi bersama. Saya memang suka dengan perkataan semasa naratif visi sederap. Jadi ayo kita sama-sama sederap untuk merealisasikan pendigitalan UPM dan juga negara kita. Jadi insyaAllah ini akan mengajak minda untuk mendakapkan norma baharu pendigitalan. Terima kasih Dr. Alhamdulillah, selesai sudah sesi perkongsian Santai Bicara Naratif Nak Chancellor 2022 bagi aspirasi yang ketiga, merealisasi kampus pintar. Diharapkan agar intipati pada hari ini sedikit sebanyak dijadikan panduan dalam memposisikan UPM sebagai organisasi yang ampuh, yang menyokong visi dan misi yang ditetapkan universiti sebagai menara ilmu yang memberi hikmat bakti untuk masyarakat. Ayuh warga UPM sekalian, untuk kita semua sederap melangkah ke hadapan mengajak minda mendakap norma baharu pendigitalan berpandukan kepada 11 aspirasi naratif Nak Chancellor ini ke arah menjulang prestasi dan reputasi UPM di persada negara dan antarabangsa. Terima kasih kepada tiga panel atas kesudian perkongsian hari ini. Kita semarakkan semangat #KPT Prihatin, #UPM Prihatin dan #Aidit Prihatin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.